والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال. Amma ba'du. Okay, alhamdulillah, kita sambung kembali hadis yang ke-67. Keadaan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan orang lain ketika wafatnya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas anna Abu Bakrin kharaja wa dhalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru yukallimun nasa faqala ijlis fa'aba fatashahhada Abu Bakrin famala ilaihi nas wa taraku Umara faqala amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Qala azza wa jalla wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul ila qawlihi ta'ala asy-syakirin. Wallahi laka anna an-nasa lam yakunu ya'lamuna anna Allaha anzala hadhihi al-ayah hatta talaha Abu Bakrin fatalaqqaha an-nasu minhu falam yusma' basharun illa yatluha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, daripada hadis ini Ali bin Abbasin anna Abu Bakrin kharaja. Daripada Ibnu Abbas bahawa Abu Bakar, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah keluar, wa dzalika ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umaru yukallimun nasa. Iaitu sesudah wafatnya, yang demikian sesudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar sedang bercakap kepada manusia, iaitu kepada sahabat yang lainlah. Maka ia berkata, duduklah engkau. Okey, yang berkata duduklah engkau ni ialah Sayyidina Umar. Faqala Sayyidina Abu Bakar, ijlis. Sayyidina Abu Bakar kata kepada Umar, duduklah engkau, sebab Sayyidina Umar sedang bercakap kepada sahabat yang lain pada waktu itu. Faqala fa'aba, maka enggan itu ialah enggannya Sayyidina Umar. Fatashhada Abu Bakrin famala ilaihin nas, lalu mengucap syahadah oleh Abu Bakar. Abu Bakar pun mengucaplah, maknanya memberi ucapanlah dengan memulakan dengan syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, okey, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi orang yang duduk sekeliling Umar itu telah mengadap Abu Bakar, sebab Abu Bakar dah ambil tempat dah. Okey, jadi Umar sebenarnya dalam keadaan orang kata apa, terlalu kecewa sangat pada waktu itu, sehingga Umar tak terima Nabi ni wafat. Dia kata dak, Nabi ni dia angkat ke langit, lepas ni turun balik. Itu keadaan kita bila tak boleh nak terima sesuatu, kadang-kadang kita akan bagi alasan lain lah. Maka Abu Bakar lah yang menenangkan keadaan tersebut, sehingga Umar kata, siapa kata
Rasulullah wafat aku pacung tu. Sebab dia orang yang banking kan. Jadi takutlah orang. Jadi yang nak lawan dengan dia kena orang kuat macam dia juga, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni bila kata dia dengan Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar kata aku tak pernah menang dengan Abu Bakar. Okey, dalam bab kebaikan, dalam bab ibadat, dalam bab apa, Abu Bakar mendahului. Kalau tanya tentang ibadat umpamanya, bila dia tentang apa, kita kata puasa, aku berpuasa, Abu Bakar lebih baik daripada puasa aku lagi. Aku bersedekah, aku bagi separuh harta aku, Abu Bakar bagi habis. Jadi memang tak pernah menang dia dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itulah pernah satu ketika Abu Bakar ni lepas daripada solat zuhur, biasanya dia akan balik ke rumah dia. Kebiasaanlah, mana kalau tidak ada urusan, tak keluar mana, dia akan balik ke rumahnya. Tapi orang rumah dia kata dia tak balik ke rumah. Tak ada. Tapi kalau asal memang dia akan ada balik di masjid pada hari kebiasaan. Jadi Sayyidina Umar kata aku nak tengok dia buat apa. Sudah pasti mungkin dia buat benda yang baik-baik lah. Sebab dia ni dengan Sayyidina Abu Bakar, orang kata dalam bab kebaikan, Abu Bakar mendahului dia. Jadi dia ikut Abu Bakar satu hari tersebut. Abu Bakar keluar. Abu Bakar pada waktu itulah adalah khalifah. Sebab Rasulullah dah wafat. Keluar sampai kat rumah dia tengok kiri kanan, dia terstrik terus. Maka dia pergi ke rumah seorang wanita. Kita katalah di hujung kampung. Agak lama jugalah dia duduk di situ, lama. Dan Umar orang kata mengintip ni. Menunggu. Dalam keadaan tidak diketahui oleh Abu Bakar. Tak lama lepas tu, tempoh agak lama jugalah, kemudian Abu Bakar keluar. Jadi bila Abu Bakar keluar, Sayyidina Umar pun curi masuk. Mana dia akan masuk rumah tadi. Jadi rumah tadi adalah rumah seorang wanita yang telah tua, uzur lagi buta, wanita ni. Jadi bila Umar masuk, dia tanya, dia kata apa yang orang tadi buat. Wanita dia kata dialah yang selalu datang ke rumah aku. Dia melihat apa keperluan aku, sebab aku ni dalam uzur buta. Dialah yang sediakan makanan, dialah yang bersihkan pakaian, dialah yang buat ni. Bila habis dia keluar. Dia akan keluar lah. Dia buat ni sejak pada zaman Nabi lagi. Zaman Nabi lagi dia buat dah. Tapi bila aku tanya nama dia, dia tak pernah beritahu siapa nama dia. Tak pernah beritahu. Wallah, saya dengar kata, Masya Allah. Begitu sekali Abu Bakar ni jaminan syurga dah kan. Dia jamin syurga. Orang kata bila jamin syurga ni kan. Tapi tetap dia nak menjaga keikhlasan dia. Buat kebaikan supaya tak perlu orang tahu. Sampai makcik tu tak tahu. Daripada zaman Nabi sampai sekarang ni makcik tak tahu dia adalah sekarang ni khalifah. Bukan orang biasa ni, khalifah yang buat kebaikan ini. Sebab itulah saya memang kata aku tidak akan mempertikaikan lagi Abu Bakar. Pasti yang dia buat lebih baik daripada aku. Dalam banyak perkara, itulah Abu Bakar. Sebab itulah orang yang nak tenangkan Umar kena macam Abu Bakar. Tidak orang lain tak jadi. Tak jadi. Maka bila Abu Bakar kata kamu duduk, dia tak nak duduk lagi masa tu. Jadi bila dia tak nak duduk, maka Abu Bakar ambil tempat dan dia kata bercakap, barulah orang lain paling kepada Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni adalah somebody juga orang yang penting. Dan Nabi SAW sentiasa beri tugas kepada Abu Bakar apabila Nabi uzur ataupun tidak dapat melakukan sesuatu, khususnya semasa solat kan. Jadi orang tengok kepada Abu Bakar. Jadi Abu Bakar kata apa? Iaitu amma ba'du, adapun sesudah itu. Jadi kalau kita tengok dalam teks Arab, bila kita bagi ucapan, bila kita nak start isi, dia akan sebut amma ba'du. Maknanya nak start isi tu. Itu dia punya protokol dia kan. Amma ba'du ialah adapun amma ba'da, hadhil kalimah contohnya. Selepas pada kalimah ucapan ini, kalimah ni aku nak beritahu benda lain atau nak sesuatu. Biasa digunakan macam tu. Amma ba'du tu. Kan? Biasa kita dengar dalam khutbah kan, amma ba'du. Selepas apa? Selepas mukadimah tadi. Itu maksudnya. Jadi selepas ni nak masuk poin. Dia macam tu.
Adapun sesudah itu, iaitu amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan. Sesiapa yang menyembah Muhammad, menyembah ni bukan menyembah hajat patung, okey, iaitu beriman kepada Nabi Muhammad sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, fa inna Muhammadan qad mata, bahawasanya Muhammad telah mati sebab dia manusia macam kita juga. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut, barang siapa yang menyembah Allah, bahawa Allah itu hidup dan tiada mati. Ini nak jelaskan tentang bagaimana prinsip orang beriman, iaitu kita beriman pada Allah, pada Rasul. Allah yang maha berkuasa, yang maha agung. Rasul adalah utusan Allah sebagaimana manusia biasa. Bermakna kalau Nabi mati pun, maknanya kita tak kena menyembah Allah, kena beribadah kepada Allah, kan, kena melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah untuk menenangkan. Sebab apa? Sebab dalam situasi macam ni memang emosi, memang emosi. Lebih-lebih lagi lah orang yang paling kita sayang juga kita tengok, paling kita sayang tiba-tiba depan kita dia mati aksiden. Oh, memang trauma habis, kan? Gitu yang dialami oleh Sayyidina Umar. Bukan Sayyidina Umar, sahabat yang lain. Besar kedudukan Nabi SAW dalam kehidupan mereka, memang besar sangat. Sehingga sahabat ni, kalau Nabi, Sayyidina Abu Bakar sebagai contoh dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi kata aku naik malam tadi, pergi ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, Mi'raj, balik ni masa ni subuh ni, masa pagi ni, maka pihak Quraisy, pihak Abu Jahal, dia nampak dah dua orang tak ada dah, orang kuat Nabi, iaitu Sayyidina Khadijah dengan Abu Talib. Tinggal lagi Abu Bakar. Kalau kita boleh jatuh Abu Bakar, jatuh Nabi, sebab orang sekeliling penting, kan. Okey, seorang lagi tinggal ni. Mereka pun pergi jumpa dengan Abu Bakar. Okey, cerita Abu Bakar tentang macam ni, benda-benda pelik ni, dengan harapan Abu Bakar tak percaya. Abu Bakar potong lain awal lagi. Dia kata sekiranya Muhammad menjelaskan benda ni, okey, aku tengok benda ni warna biru. Kalau Muhammad mengatakan warna ni biru, kau nampak ni, Muhammad kata warna hitam, aku akan kata warna hitam. Habis tak ada point, kan? Apa tahap macam tu? Memang aku nampak biru, tapi Muhammad kata hitam, aku akan kata hitam. Okey, membenarkan apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hebatnya kecintaan ataupun kepercayaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang tidak dapat dipertikaikan lagi. Okey. Ana ambil satu contoh lagi, Khadijah, Sayyidatina Khadijah. Satu masa semasa dia sakit dekat dengan wafat dia minta kepada anaknya Fatimah. Dia kata cuba beritahu kepada ayah. Okey, cuba beritahu kepada ayah, cuba minta daripada ayah satu jubah, satu baju. Okey, kalau ibu mati nanti, tutuplah dengan baju tersebut. Jadi Fatimah pun ceritalah. Fatimah kata, kenapa ibu tak cakap sendiri? Suami dia, kan, dengan ayah. Dia kata, aku malu nak minta dengan Nabi. Jadi Fatimah pun cerita pada Nabi SAW bahawa mak dia ni kalau boleh, maknanya kalau boleh nak tutup dengan jubah Nabi. Nabi kata, kalau bukan saja dia minta jubah aku, kalau dia minta apa yang ada dalam Islam, aku akan bagi kepada dia. Sebab kerana dialah bagaimana Islam yang Nabi bawa dengan habis harta, dengan macam-macam lagi, Khadijah. Begitu hebat sekali kedudukan hubungan iaitu para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang dahsyat. Okey, sebab itulah nak terima kehilangan Nabi bukan senang. Sebab tu Sayyidina Umar ni mengamuk. Sayyidina Umar ni, okey, mana kalau siapa kata Nabi meninggal, pacung dia. Okey, tapi hebatnya Waqar, dia boleh tenangkan keadaan. Mana bukan calon-calon orang lah. Okey, bukan calon-calon orang untuk bercakap seumpama ini. Itu barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Barang siapa menyembah Allah, bahawasanya Allah hidup, tiada mati. Okey. Kemudian dia pun bacalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 144. Ni. Wa ma Muhammadun
illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kalau kita baca penuh lah, afa imma ta'au qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala akibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Itu ayat yang penuh lah, iaitu tiadalah Muhammad melainkan dia adalah rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati ataupun terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati ataupun terbunuh, patutkah kamu berbalik, maknanya berbalik berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Sebaliknya Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur, yakni orang yang beriman di atas nikmat yang Allah beri kepada mereka. Jadi bila baca barulah tenang. Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat yang lain pun boleh terima. Okey. Mana demi Allah. Okey. Seolah manusia ini tidak mengetahui. Wallahi laka anna nas. Demi Allah, seolah manusia tiada mengetahui bahawa Allah telah menurunkan ayat ini sehingga dibaca oleh Abu Bakar. Orang lain maknanya tahu, bukan tak tahu, tapi dalam keadaan demikian orang kata tak ingat habis dah. Okey, maknanya disurungi oleh sedih. Tu hebatnya Abu Bakar ni. Abu Bakar ni orang yang lembut je. Lembut. Dia katakan Abu Bakar ni antara rajulun buka, orang yang banyak menangis. Kalau Nabi menangis, dia memang menangis. Dia baca tu, bila baca ayat fa kaifa idza ji'na bi kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana kami datangkan pada setiap umat ada seorang saksi, iaitu Rasul lah. Wa ji'na bika, kami datangkan kamu wahai Muhammad pada umat kamu sebagai saksi. Jadi pada waktu itu bacaan ini dibaca oleh Ibnu Mas'ud. Nabi dengar. Nabi pun minta Ibnu Mas'ud ulang. Maka Ibnu Mas'ud pun rasa segan lah, sebab wahyu tu kepada Nabi. Kita nak baca depan Nabi pula kan. Jadi Nabi kata aku nak dengar daripada orang lain. Barulah dia baca. Okey, baca ayat tadi. Kemudian satu lagi ayat, yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul. Pada hari tersebut, kalau boleh orang yang kafir, orang yang derhaka kepada Rasul, yang tak ikut ajaran Islam, seumpamanya lau tusawwa bihimul ard, kalau boleh mereka nak sama wajah mereka, muka mereka dengan bumi. Sebab Nabi akan jadi saksi, akan tunjuk dia. Dia ni okey, dia ni tak okey, dia macam tu. Okey, wala yaktumunallaha haditha, dan mereka tidak boleh menyembunyikan daripada Allah sedikit pun. Jadi bila mendengar ayat tersebut, Nabi menangis. Sebab apa? Sebab tak rata hati nak tunjuk benda buruk pada umat dia. Tapi tetap kena buat sebagai saksi. Maka Abu Bakar yang ada bersama dengan Nabi juga menangis. Okey, sebab apa? Sebab merasa belas tak tentang keadaan umat Nabi, walaupun dia ni bukan Nabi. Itu Abu Bakar. Dan Sayyidina Umar datang kemudian, tengok dua orang menangis. Sayyidina Umar tanya, apakah yang menyebabkan kalian menangis? Beritahu supaya aku boleh menangis sama. Kalau tidak pun, maknanya aku boleh buat-buat menangis untuk tunjuk kebersamaan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar. Memang hebat. Tapi lembut-lembut Abu Bakar dalam bab-bab tertentu kalau Umar. Kalau Sayyidina Umar sebagaimana ni. Okey, dalam keadaan orang yang dah goyah dah rasa dah lembek dah. Abu Bakar dengan gagah bangun, okey, menyatakan ayat tertentu, menyatakan sekian dengan jelas tentang Islam. Itu kehebatan Abu Bakar yang memang tidak dapat dinafikan lagi lah. Okey. Jadi keterangan hadis tersebut cuma menerangkan tentang Sayyidina Abu Bakar telah keluar daripada bilik Aisyah. Okey, jadi Abu Bakar ni ada kelebihan sebab dia adalah mentua Nabi. Sayyidatina Aisyah anak dia. Maka bila saja Nabi wafat, dia masuk. Sayyidina Umar tak masuk. Sebab maknanya ramai lagi anak beranak Nabi. Kan? Sayyidatina Aisyah ada, orang lain ada, jadi dia tak masuk, dia kat luar je. Itu yang berlaku. Menurut keterangan yang lanjut ialah Abu Bakar telah keluar pada rumahnya ke masjid menunggang kudanya. Bila sampai ke pintu masjid Nabi, lalu ia turun dengan tiada berkata apa-apa pergi kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu untuk menemui junjungan yang pada waktu itu sedang ditutup dengan kain Yaman yang berjala-jalu. Kain lah biasa orang tutup untuk jenazah ni.
oleh Abu Bakar disingkatnya wajah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikucupnya antara dua mata. Ni antara dua mata ni dikucupkan, atau kita sebut antara di sinilah, di dahi ni, dua kening ni, sambil menangis terseduh-seduh. Jadi sedih. Okey, adakah tak boleh? Tak ada, tak mengapa dari segi menangis, mengeluarkan air mata. Sebab apa? Itu memang manusia, kesedihan. Sebab dia kata jangan menangis, okey, nanti seksa mayat. Yang menangis yang tak adil, yang siapa koyak baju, yang itu tak boleh. Okey, Abu Bakar berbuat demikian kerana mengikut perbuatan junjungan pada satu masa dahulu telah masuk menemui jenazah Uthman bin Ma'mun, lalu dikucupnya mukanya sambil menangis. Jadi Abu Bakar pun buat sama. Okey, iaitu kucuk menangis. Sebab apa? Sebab sedihlah kerana kehilangan seorang sahabat. Itu dilakukan oleh Nabi, dan Abu Bakar pun buat sama. Dia ada satu hadis panggil hadis musalsal. Hadis musalsal ialah hadis yang bersanad sambung. Okey, umpamanya katalah anda baca hadis ni, okey, anak ijazahkan, okey, kepada tuan-tuan, okey, dengan sanad saya kepada dia ni, kepada dia ni, kepada dia ni, kepada ni, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, maka anak akan menangis. Lepas tu tuan kena ambil, nanti ijazah tersebut kena menangis juga, kena buat menangis. Itu panggil hadis musalsal. Tak semestinya menangis, tapi dengan keadaan apa? Dengan keadaan Nabi genggam tangan, kita akan buat macam tu juga. Itu hadis musalsal. Okey, hadis yang bersilsilah, bersambung-sambung. Itu hadis musalsal. Ada kadang-kadang kita terima hadis, dia nak betang hadis musalsal. Musalsal dia panggil. Okey, salsal ni yang bersambung-sambung. Ana pernah masa di Mesir dulu, kita ikut daurah Syekh Nuruddin Al-Banjari, kan. Dia ada banyak hadis musalsal sebab dia ambil daripada syekh di sanalah. Syekh Ismail Fandan, banyak lagi. Jadi dia buat bagaimana reaksi tersebut. Kalau Nabi buat masa tu dia akan buat untuk ijazahkan kepada kita. Kita pun nanti nak ijazah kepada orang, kena buat macam tu juga. Itu panggil hadis musalsal. Okey, dia tak ada kaitan hadis apa, cuma itu bentuk, salah satu bentuk penyampaian, penerimaan hadis. Macam ijazah lah. Okey, saya ijazahkan sanad ni, sanad Bukhari ni kepada tuan-tuan sebagaimana yang saya dapat daripada syekh saya. Boleh ya. Okey, dia supaya dia ijazah ni sebenarnya tidaklah mempunyai nilai sebagaimana periwayatan hadis zaman dulu. Sahih tak sahih? Dia hanya untuk tabarruk, dapat keberkatan. Okey, dan juga untuk nak kata menimbulkan rasa kecintaan kita kepada hadis. Okey, itu salah satu. Tak ada benda lah sebenarnya, cuma dibuat demikian, okey, untuk mewujudkan suasana, okey, yang lebih orang kata apa, feeling lah dalam menerima hadis. Okey. Jadi Abu Bakar buat macam tu. Bermakna kalaulah nak turunkan hadis ni kepada orang lain, maknanya dia kena kucuk. Okey, walaupun mungkinlah dalam bab ni orang tu tak hati lagi, tapi kan kucuk. Sebab apa? Dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucuk orang itu sambil menangis. Okey. Sebab itulah para sahabat ni memang mereka akan tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan. Okey, Sayyidina Abu Bakar keluar daripada bilik Aisyah radhiyallahu anha sesudah melihat junjungan, sedang Sayyidina Umar bercakap-cakap dengan manusia dengan katanya, sesiapa yang berkata Muhammad mati, aku penggal lehernya dengan pedang ini. Muhammad diangkat oleh Allah, ia akan kembali dan memerangi serta memotong tangan golongan orang kafir. Jadi sebab dia payah nak terima ni. Okey, bukan tak beriman, tapi di saat itu sukar untuknya menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Okey, Sayyidina Umar berkata demikian ketika mana dikhabarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, sedang sahabat-sahabat yang lain telah gelisah dan kelang kabut. Pada waktu itu Sayyidina tidak masuk ke dalam rumah Aisyah melihat junjungan. Jadi tak masuk sebab tu dia kata gitu. Okey, satu. Yang keduanya ialah nak terima khabar ni bukan senang, kan. Dan yang tiga ialah sebab maknanya dia tak tahu sendiri Nabi sebenarnya memang betul dah telah wafat. Sebagaimana Abu Bakar dia masuk, dia tahu. Dalam suasana demikian, mana orang kata suasana baru saja meninggal. Okey, keadaan yang cemas. Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, duduklah engkau. Sayyidina Umar enggan duduk.
ketika ia sedang dikelubungi keadaan hairan dan takjub, maknanya dalam keadaan yang orang kata terkejutlah, hairan. Okey. Kemudian mengucap Abu Bakar 2 kalimah syahadah, lalu manusia tertarik hampir kepadanya, maknanya manusia duk mengadap Saidina Umar, sekarang ni mengadap Saidina Abu Bakar pula, dan mereka pun meninggalkan Saidina Umar. Okey, penjelasan Saidina Abu Bakar dalam ucapannya tentang wafat Rasulullah. Saidina Abu Bakar dalam khutbahnya telah memberi penjelasan tentang wafatnya junjungan. Khutbah itu mengandungi tujuan seperti berikut, iaitu barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad pun telah mati. Sesiapa yang menyembah Allah, maka Allah ialah yang hidup tiada mati. Nak jelaskan tentang kita ni, okey, orang yang beriman kena terima. Okey, kena terima sebab takdir Allah pada manusia, dia ada awal, pasti ada akhir, mati. Maknanya Nabi pun ada awal, ada akhir. Nak suruh terima. Okey. Allah tidak ada awal, tidak ada akhir, kan? Maka teruskan beriman pada Allah, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Kemudian Abu Bakar membaca sepotong ayat untuk menimbulkan rasa kesabaran di kalangan sahabat. Ayat tadilah, wa Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Mendengar ayat ini seolah-olah itulah mula pertama kali mereka mendengar, okey, mendengar ayat tersebut. Hening dan tenteramlah sahabat. Padahal ayat ni memang dia kedengar dah sebelum ni, tapi nak beritahu pada waktu itu tak jumpa cari ayat ni. Okey, soalan macam itulah. Nak bina kesabaran. Tapi Abu Bakar tahu ayat ni, dia mana Abu Bakar dengan kebijaksanaan Allah berikan kepada beliau, dia baca ayat ni. Kena sungguh lah. Okey, ayat ni. Maka mereka pun mendengar, mereka pun tenang, tenteramlah sahabat-sahabat mereka, sedar dan yakin bahawa Nabi sudah wafat. Dan mereka boleh terima dah. Okey. Dan maka ayat tersebut diulangi-ulangi mereka membaca. Ramai duk baca ayat ni pula. Okey, memberi semangat dan kekuatan kepada mereka dalam menghadapi kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi banyaklah kisah di sebalik kewafatan Nabi. Tapi cuma nak cerita di sini ialah bagaimana reaksi Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Okey. Surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Fa imma ta'awtu aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Okey. Wa man yanqalib ala aqibai falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Okey. Ayat 144 surah Ali Imran. Okey, kita tengok hadis yang ke-68, mengeluarkan air mata waktu kematian. Tadi dah cerita dah bab Nabi ni kan. So jelas dah sebenarnya. Okey. An Usamah ibni Zaid, an Usamah ibni Zaidin qala arsalati ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi inna ibnan li kubida fa'tina fa'arsala yukri'us salama wa yaqulu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal yahtasib fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi li ta'tiyannaha faqama wa ma'ahu Sa'd ibn Ubadah wa Mu'adz ibn Jabal wa Ubay ibn Ka'b wa Zaid bin Thabit wa rijalun farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyyu wa nafsuhu tataqaqqa qala hasibtu annahu qala ka'annaha shannun fafadat aynah faqala Sa'dun ya Rasulullah ma hadha qala hadhihi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi fa innama yarhamullahu min ibadihi ar-rahama. Okey, ni cerita tentang biasa bila ada kematian orang yang kita sayangi ataupun yang dekat kita, akan kita mengalirkan air mata sebagai tanda sedih dan juga rahmat, kasihan belah terhadap mereka, khususnya kepada anak-anak sebagaimana yang berlaku ni pada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Daripada Usamah bin Zaid berkata, telah mengutus memberitahu puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi puteri Nabi ini sama ada Ruqayyah ataupun Fatimah. Okey, itu yang dan Allah beri jadikan Nabi ini anak dia maknanya wafat semasa maknanya masa awal lagi. Okey, Al-Qasim umpamanya disebut Abul Qasim, satu antara anak lelaki dia. Yang adanya Fatimah. Okey, ada hikmah dia lah. Okey, ada hikmah dia di sebalik ramainya dimatikan awal oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah puteri ini iaitu sama ada Zainab, Ruqayyah ataupun Fatimah. Okey, mereka yang melahirkan anak. Bahawa anaknya hendak diambil jiwanya, maknanya nak nazak lah, nak meninggal lah. Maka datanglah engkau kepada kami ya Rasulullah. Okey, maka anak dia utuhkan utusan beritahu kepada Nabi supaya datang kepada kami ni, sebab anak kami ni dah nampak nazak dah nak meninggal. Lalu ia memutuskan menyuruh membaca salam dan berkata, okey, bahawasanya Allah, bagi Allah barang yang diambilnya dan baginya barang yang diberikannya, dan tiap-tiap suatu di sisinya ada ajal yang tertentu, maka hendaklah engkau bersabar dan menghitungkan balasan. Ini antara doa yang kita boleh lafazkan bila ada kematian selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, istirja' maknanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan saja kematian. Musibah ke apa ke boleh baca inna lillah. Tapi kita terkejut. Dia kata, oh saya seliuh tadi jatuh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku kata mati dah. Okey, sebab kan guna untuk mati saja kan. Jadi inna lillah. Okey, inna kami ni lillah bagi Allah. Dan kami ni akan kembali kepada Allah. Maknanya segalanya milik Allah, Allah bagi ni. Okey, sihat ke apa semuanya milik Allah. Jadi kembali balik kepada Allah di atas apa yang berlaku. Maknanya okeylah. Maknanya kita beritahu kita ni tak ada apa, hanya pengurus saja, sekejap saja. Di saat Allah ambil kita nak kata apa? Kan? Jadi maksud macam tu. Termasuklah nyawa kan? Termasuklah yang lain. Tapi masyarakat kita dia ada beberapa stigma. Kata beberapa perkara yang memang mereka pegang. Antaranya ialah bila sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mati. Okey. Jadi kena ubah sikit. Okey, tak sebut mati. Apa-apa musibah mudarat boleh kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ataupun kita boleh baca juga kalau kematian yang ni. Iaitu sebenarnya inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma. Okey. Baca setakat tu baris yang kedua. Baris kedua dalam hadis tu yang akhir wa yaqulu, okey, dia inna lillah kan. Ambil situ. Kita ambil sebagaimana yang Nabi ucapkan ni. Inna lillahi ma akhadha. Ma akhadha tu bagi ketiga dah. Okey, bagi kedua ujung tu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun indahu bi ajalin musamma. Okey, kalau sama lagi boleh. Falyasbir wal yahtasib. Okey. Setakat tu falyasbir wal yahtasib. Okey, setakat tu dah. Ataupun bi ajalin musamma pun boleh dah. Itu selain daripada kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iaitu kita sebut inna lillahi ma akhadha, iaitu bagi Allah bahawa apa yang diambilnya, walahu ma a'ta, baginya apa yang diberi, wa kullun indahu bi ajalin musamma, dan segalanya dengan ajal yang tertentu. Ajal ni masa tertentu, dengan umur tertentu. Okey. Wal tasbir, hendaklah bersabar, wal yahtasib, dan hendaklah menghitungkan balasan, iaitu mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maka kita sambung ini. Maka mengutuskan lagi kepada Nabi dengan bersumpah atasnya. Sebab Nabi tadi mungkin ada urusan, mungkin sibuk. Nabi pun ucap tadi. Maka dia utus lagi kepada Nabi, nak suruh Nabi datang juga. Mengatakan dengan bersumpah atasnya supaya datanglah juga ia kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersamanya Sa'ad bin Ubadah, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit dan beberapa orang lelaki. Maka diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anaknya, iaitu cucu dia lah, cucu Nabi, yang sedang dirinya masih bergerak-gerak. Manazak dalam keadaan orang kata apa? Menggeletar. Berkata orang yang
diriwayatkan ialah daripada Usamah bin Zaid, aku menyangka bahawa ia berkata seolah-olah bahasa ni geriba, iaitu kulit kambing. Okey, seolah macam kulit kambing yang apa, menggeletar, yang lembek tu kan. Seolah macam itulah kanak-kanak dalam keadaan kata dalam keadaan yang nazak ni. Okey, seolah-olah okey, kulit kambing kering tempat menyimpan air. Okey, diserupakan tubuh. Okey, lalu mengalir air mata daripada dua junjungan. Okey, yang kita nak tengok ialah di sini ialah mana kanak-kanak tersebut berada dalam keadaan yang terlalu lemah, tak bermaya dah, ataupun dalam keadaan macam budak-budak lah, macam apa, dia macam menggeletar sikit kan. Salah macam tu kita kata nazak ni lah. Okey, lalu mengalir air mata daripada dua mata junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun menangis bila tengok kanak-kanak macam tu. Maka pada waktu itu berkata Sa'ad, ya Rasulullah, apakah ini? Ya Rasulullah, kenapa nangis ni? Maka Rasulullah menjawab, ini adalah air mata yang engkau lihat mengalirnya adalah rahmat yang dijadikan oleh Allah dalam hati hamba-Nya yang penyayang. Maknanya ini rahmat, perasaan kasih yang belah. Bila kita tengok kesusahan, kita pun merasai sedih sama. Sebagaimana sedihnya tambah lagi cucu dia sendiri yang maknanya hampir dah nak mati. Maka Allah mengasihi sesiapa yang daripada hamba-Nya, daripada hamba-Nya yang bersifat penyayang. Jadi orang yang disebut dalam hadis yang lain, disebut di sini fa innama yarhamullahu min ibadihi rahmat. Sebenarnya Allah kasih terhadap hamba-Nya yang sifat penyayang, ataupun man yarhamu man la yurham la yurham. Barang siapa yang tidak ada rahmat, Allah tidak akan mendapat rahmat daripada Allah. Itu yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan tidak mengapa menangis di kala kematian, hanya dilarang meratak, meratus dan sebagainya, dalam keadaan yang orang kata apa, tidak menerima kematian dengan ratapan yang kuat, ataupun dengan perasaan dan perbuatan yang menggambarkan seumpama itu. Demikian juga harus meminta orang yang berfadilat hadir di sisi orang yang akan mati mengharapkan keberkatan doanya. Jadi kalau dia nak mati, elok juga kalau doa alim, ada orang yang soleh, supaya mereka ini dapat doakan sama. Untuk si mati. Itu berdasarkan kepada kedudukan hadis tadi. Minta Nabi datang. Tapi tak semestinya wajib kalau ada. Kalau tak ada, yang mana ada lah kan, sebab mati ni bukan tunggu kita kan. Tapi kalau ada, minta dia doakan kebaikan, mudah-mudahan dapat keberkatan, kelebihan daripada doa orang-orang yang soleh. Okey. Kita tengok satu lagi. Jadi ini hadis Nabi yang ni direct lah. Maksud daripada mengalir air mata ni tak mengaku. Benar-benar kita manusia kan, bila sedih akan mengalir air mata, cuma jangan lebih-lebih. Okey, jadi orang kata kalau kena jatuh atas si mati tu, si mati dan azab itu adalah benda yang tak betul lah, tak benar. Yang mengalir dan maksudnya di azab tu lah yang meratap, seolah-olah tidak menerima kematian. Okey. Yang ke-69, Rasulullah bermimpi melihat orang yang derhaka yang bermacam-macam keadaan. Jadi ada beberapa keadaan yang Nabi diperlihatkan tentang keadaan ahli neraka. Termasuklah ada riwayat-riwayat yang berkait dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Cuma riwayat tersebut ada yang sahih, ada yang dhaif, dan bercampur. Namun kemungkinan kalau riwayat di situ dhaif, mungkin ada kaitan dengan riwayat lain lagi yang sahih. Jadi kalau ada banyak yang ni riwayat yang hampir sama, yang dhaif yang sahih, kita nak macam mana? Jadi kita boleh ambil yang sahih. Sebab apa? Sebab riwayat sama. Cuma kalau kita bahas sanad, kita kena sebut sanad ni dhaif. Yang kita baca sekarang, sanad tu sahih. Supaya apa? Supaya jelas kepada kita. Tapi hukum nak ambil, kita boleh ambil hukum yang ada sahih. Sebab ada hadis yang sahih. Sebab tu kadang-kadang kita kata, kenapa riwayat ni dhaif? Orang kata hadis ni sahih. Sebab apa? Sebab riwayat yang ada sekarang ni dhaif sebab ada perawi dia dhaif. Tapi riwayat lain sahih sebab perawi dia sahih. Dia macam tu. Okey, ini anak kena baca laju sikit ni.
Okey, ni baru satu. Ada hadis yang 4 ke 5 muka surat. Tu ada antara hadis panjang lah. Okey. Tapi kebanyakannya hadis lain biasanya pendek-pendek. Okey. An Samurah bin Jundub qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi fayaqulu hal ra'a minkum ahadun al-lailata ar-ru'ya qala fa in ra'a ahadun ru'ya qassaha fayaqulu ma syaa Allah fasa'alana yawman faqala hal ra'a minkum ahadun al-lailata ar-ru'ya qulna la qala lakinnani okey, la tu bahasa kena panjang tu. Okey, ra'aitu al-lailata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardi al-muqaddasata. Muqaddasah, maknanya ini yang menyatakan antara peristiwa yang berlaku dalam peristiwa Isra'. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun bi yadihi okey kallubun min hadidin qala ba'du ashabina an Musa innahu yudkhiluhu fi shidqihi hatta yablugha qafahu thumma yaf'alu bi shidqihi al-akhari mithla dhalika wa yaltaimu shidquhu hadha fayaudu fayasna'u mithlahu qultu ma hadha qala intalik fantalaqna hatta atayna ala rajulin muttaji'in ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fihrin aw sakhratin fayasdahu bihi ra'sahu fa idza darabahu tadahadaha al-hajaru fantalaqa ilaihi liya'khudhahu fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilaihi fadarabahu faqultu man hadha qala intalik fantalaqna ila sakbin mithli at-tannuri a'lahu dayyikun wa asfaluhu wasi'un yatawaqqadu tahtahu naran fa idza iqtaraba atau pergi sambung fa idza iqtaraba okey irtafa'u hatta kada an yakhruju fa idza khamadat raja'u fiha wa fiha rijalun wa nisa'un uratun faqultu ma hadha qala intalik fantalaqna hatta atayna ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahri qala Yazid ibn Harun wa Wahb ibn Jarir an Jarir ibn Hazim wa ala syatin nahri wa rajulun baina yadayhi hijaratun fa aqbala ar-rajulu alladhi fin nahri fa idza arada an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi faraddahu haythu kana faja'ala kullama jaa liyakhruja rama fi fihi fihi itu yang berlainan fi itu padanya fihi itu mulut. Okey. Maka kata kan dia silap tulis. Memang betul dah. Okey, bihajarin fayarji'u kama kana faqultu ma hadha qala intalik fantalaqna hatta atayna ila rawdatin khadra'a fiha syajaratun 'azimatun wa fi asliha shaykhun wa sibyanun yal'abuna fa idza rajulun qaribun minasy syajarati baina yadayhi narun yuqiduha fasa'ida biya asy-syajarata wa adkhalani daran lam ara qattun ahsana minha fiha rijalun syuyukhun wa syababun wa nisaa'un wa subyanun thumma akhrajani minha fasa'ida biya asy-syajarata
فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل منها فيها شيوخ وشباب فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني أما رأيت قال نعم أما الذي رأيت يشك صدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله قرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزنات والذي رأيت في النهر فآكل الربا والشيخ في أصل الشجر والصبيان حوله فأولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت الجنة دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب قال ذلك منزلك فقلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك. Sadaq Rasulullah sallallahu. Ini yang berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi dalam peristiwa Isra' ditunjukkan keadaan syurga, dan neraka. Bila naik daripada langit yang ketujuh kepada Sidratul Muntaha, maka di sana ditunjukkan tentang syurga dan neraka. Jadi antara riwayat ada menyebutkan macam itu saja. Ada riwayat didetailkan macam ni, dan sebahagian riwayat ada yang mungkin dhaif. Cuma kebiasaannya kalau riwayat panjang-panjang sangat, ada kebiasaannya kemungkinannya dhaif. Sebab ada dhaif, sebab mungkin takut tambah sikit-sikit. Tapi tak semestinya semua hadis yang panjang-panjang dhaif. Cuma kebiasaan. Begitu juga kalau kita nak tahu hadis dhaif ialah hadis yang dia lain daripada yang lain. Contohnya, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Itu hadis yang masyhur. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan akan diampun dosa-dosa yang lepas. Dia pun tambah satu lagi, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Itu hadis dhaif. Sebab apa? Sebab kebiasaannya bila sebut tentang dosa yang biasa dalam Islam yang lepas, yang akan datang tak buat lagi. Dalam Kristian mungkin ada. Dalam Islam dia offernya yang lepas. Yang akan datang ini bukan tak ada, jarang sangat. Contohnya, orang berpuasa pada hari Arafah, diampun, dikafarah dosa yang setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Ada, tapi tak banyak. Bila sebut yang akan datang, tidak banyak. Sebab dalam Islam dia tak ajar kepada kita untuk kita bermudah-mudah dalam kita buat satu amal. Tak apalah, lepas ni dah boleh ampun dosa, kita buat pula. Kan dalam Kristian bila dia mengadu pada father, maka dia kata in this with the name of Son of God, aku ampunkan dosa kamu. Yang lepas yang akan datang. Sedap dia. Lepas ni boleh buat dosa lagi. Kita tak boleh. Sebab apa? Kita jangan buat main. Allah nak terima tak tahu lagi kan. Maka kita akan buat betul-betul di atas dosa yang lepas yang kita buat. Kita bertaubat sungguh-sungguh. Itu beza dalam Islam. Kita tengok terjemahan dia. Daripada Samurah bin Jundub, dia panggil sebut ni Jundab kan, Jundab. Tapi mungkin ada boleh baca dengan banyak bacaan, tapi kebiasaannya ana baca Jundub kalau dalam beberapa kitab lain. Tapi tak apalah. Berkata ia adalah junjungan Nabi SAW apabila telah sembahyang akan satu sembahyang, ia berpaling menghadap kepada kami dengan mukanya lalu bersabda, adakah melihat seseorang daripada kamu
semalam akan satu mimpi. Okey, rawi ini perawi berkata, okey, yang mendengar hadis ini, iaitu Usamah bin Zaid. Okey, jika telah melihat seseorang akan mimpi, maka berceritalah ia. Okay, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata daripada takbir mimpi, barang yang dikehendaki oleh Allah. Bertanya Nabi kepada kami pada satu hari, katanya, adakah melihat seorang daripada kamu semalam akan satu mimpi? Berkata kami, tidak. Bersabda ia, tapi aku telah melihat semalam dua orang lelaki. Keduanya datang kepada aku, lalu keduanya memegang tanganku dan membawa aku keluar daripada bumi yang terhampar bersih. Tiba-tiba ada seorang lelaki sedang duduk dan seorang lelaki lain sedang berdiri. Maka nak menceritakan keadaan yang berlaku lah. Okey, dalam perjalanan Isra' tersebut, okey, di tangannya terdapat penyangkut, ataupun ada mengatakan, sebab itulah ada mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku dengan ruh dan jasad. Ada mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku dengan ruh saja, jasad tak bergerak, ruh saja berdiri. Sebagaimana disebut sini, sebut mimpi ni kan. Jadi itu ada perbahasan, tapi yang paling kuat ialah ruh dan jasad lah. Okey, tiba-tiba ada seorang lelaki yang sedang duduk dan seorang lelaki sedang berdiri, di tangannya terdapat penyangkut daripada besi. Berkata setengah sahabat kami, setengah sahabat kami daripada Musa, bahawasanya lelaki yang berdiri itu memasukkan ke tepi mulut lelaki yang duduk sehingga masuk ke hujung leher sebelah atasnya, dia masukkan sesuatu ke dalam mulut. Kemudian ia perbuat dengan tepi mulut satu lagi, sebagaimana yang demikian itu bercantumlah rahang keduanya. Maknanya dia seolah macam dia jeruk, ataupun dia itu macam kita itu ikan tu kan. Okey, pancingkan jeruk kalau di kampung tu. Okey. Kemudian diulangi, lalu diletakkan seperti semula. Maka mana sesah buat, ulang balik, buat itu balik, buat macam asal balik. Berkata aku, itu Rasul, apa ini? Berkata keduanya, pergilah engkau, mana teruskan perjalanan. Maka pergilah kami sehingga datanglah kami kepada seorang lelaki. Mana cerita dulu, lepas tu baru dijelaskan tentang apa sebab yang berlaku. Kepada seorang lelaki yang menelentang atas belakangnya, dan seorang lelaki berdiri dekat kepalanya. Yang terlentang, kemudian seorang berdiri dekat kepalanya, memegang batu-batu kerikil ataupun batu pejal, batu kecil atau batu besar. Maka dengan batu itu dipecahkan kepalanya. Ambil batu itu ketuk kepala dia. Ini yang kedua. Kemudian apabila dipukul oleh lelaki berdiri, yang berdiri akan lelaki terlentang, tergulinglah batu itu. Maka pergilah ia kepada batu itu, diambil untuk diperbuatkan sebagaimana diperbuat. Maknanya lepas dia ketuk, maka mungkin pecah kepala ke, tapi diambil lagi, dibuat lagi. Maka tiada sempat ia kembali kepadanya hingga bercantum lelaki terlentang. Maknanya kepala yang pecah tadi cantum balik, buat lagi, berulang-ulang kali. Okey. Maka kembali pula kepadanya, lalu dipukulnya. Berkata aku, siapakah ini? Berkata kedua-duanya, iaitu malaikat, kata, pergilah engkau. Maka pergilah kami sampai ke satu lubang yang seumpama dapur, sebelah atasnya sempit dan sebelah bawahnya luas bernyala-nyala, di bawahnya api. Jadi kepala ujung macam kita kata macam tempayan tu lah. Okey, atas tu sempit, bawah tu luas. Okey, macam roti tempayan ni kot. Lebih kurang. Okey. Setelah di atasnya sempit dan di bawahnya luas, bernyala-nyala, di bawahnya api. Apabila kuat nyalaannya, maka angkatlah mereka hingga hampir akan keluar mereka itu dari dalamnya. Kemudian apabila dalam padam, kembali mereka itu ke dalamnya. Jadi bila dibakar maka naik. Kemudian bila dah padam, turun, jatuh balik. Dan di dalam lubang api itu ada lelaki dan perempuan yang bertelanjang. Jadi dalam api yang naik tu, jatuh tu ialah yang telanjang. Maka kata aku, apakah ini? Berkata keduanya, pergilah engkau. Maka pergilah kami sehingga datang kepada sebatang sungai daripada darah. Padanya ada lelaki yang berdiri di tengah-tengah sungai tersebut. Okey. Berkata Yazid bin Harun dan Wahab bin Jarid daripada Jarir bin Hazim. Ini banyak ada riwayat yang disambungkan di sinilah.
Dan di atas tebing sungai itu, ni dia kata apa? Di atas tebing sungai itu seorang lelaki dan kedua tangannya ada ketul-ketul batu. Kemudian datang orang lelaki yang berada dalam sungai itu ke tebing, dan apabila ia hendak keluar daripadanya, dilontar lelaki yang di atas tebing tersebut dengan batu pada mulutnya, lalu ditolak ditolak oleh lelaki yang di tangannya batu akan lelaki yang hendak naik keluar ke arah tempat ia berada. Maknanya ditolak balik, sehingga dia jatuh baliklah. Maka jadilah setiap kali datang hendak keluar, dilontar ke mulutnya dengan batu, maka kembalilah ia sebagaimana ia berada. Maka aku berkata, apakah ini? Jadi ada banyak peristiwa di sinilah. Berkata keduanya, pergilah engkau, maka pergilah kami hingga kami datang pada taman yang hijau. Di dalamnya ada pokok besar dan di pangkalnya ada orang tua dan anak-anak yang bermain. Dan ketika itu ada seorang lelaki yang berhampiran dengan pokok tersebut. Di antara dua tangannya ada api yang dinyalakannya. Maka naiklah keduanya dengan aku kepada pokok itu, maka memasukkan keduanya kepada aku akan daku ke dalam sebuah rumah. Tiada aku melihat sama sekali ada yang terlebih baik daripadanya. Okey, di dalamnya orang-orang tua, pemuda-pemuda, perempuan dan kanak-kanak. Ini merujuk kepada syurga lah. Kemudian keluar yang tadi disebut azab neraka tadi. Okey, yang ni syurga ni. Kemudian mengeluar keduanya akan daku daripadanya, maka naik keduanya dengan aku ke atas pokok itu. Okey, jadi tak tahulah pokok lagu mana ni. Tapi disebutkan dalam keadaan, maknanya yang berada, kalau dalam riwayat ataupun dalam perbahasan lain, dia di Sidratul Muntaha. Maka memasukkan keduanya akan daku ke dalam sebuah rumah. Maknanya sebuah rumah ni tempat lah, di mana rumah tersebut lebih baik, lebih bagus daripadanya. Di dalamnya ada orang-orang tua, pemuda-pemuda. Maka berkata aku, kedua kamu berkeliling dengan aku malam ini, maka khabarkanlah kepada aku apa yang telah aku lihat. Maka Nabi tanya, apa yang aku tengok tadi, cuba cerita. Yang pertama tadi, yang dia tengok sedang memecah mulut. Orang yang engkau lihat dia sedang memecah mulutnya, maka dialah pendusta yang berkata dengan dusta, lalu diambil dan dipindahkan daripadanya hingga sampai ke pelosok bumi, maka diperbuatkan dengan dia sampai hari kiamat. Inilah balasan jahat kepada orang yang berbuat bohong dan dusta. Yang cerita pertama tadi. Okey. Yang mana mulutnya dirabik, kan, dicangkuk tadi. Okey. Kemudian yang kedua, orang yang engkau lihat dipecahkan kepalanya, seorang duduk atas berdiri, seorang duduk baring, dan dipecahkan kepala, itu orang yang diajar akan dia oleh Allah Al-Quran, lalu dia lalai tidur daripadanya, tiada dibacanya pada malam hari, dan tiada pula beramal dengan siang hari. Diperbuatkan dengan dia sebagai mana yang engkau lihat sampai hari kiamat. Inilah balasan orang yang membelakangkan, tidak beramal dengan Al-Quran yang telah diberikan pengetahuan Al-Quran kepadanya. Jadi dia tak beramal. Okey. Ini ada perbahasan lagi lah. Tak beramal dia dalam perkara yang diwajibkan khususnya. Okey, yang ketiga, yang engkau lihat dalam lubang, maka mereka itu orang yang berzina di dunia. Okey, yang telanjang tadi. Bila ada api, mereka nak naik keluar tapi tak boleh keluar. Bila api dah hilang, mereka jatuh balik. Yang keempat, orang yang engkau lihat di sungai, iaitu mereka yang nak naik sungai, kemudian mereka dibaling dengan batu di mulut mereka, maka mereka itu orang yang memakan riba dalam dunia. Adapun orang tua di pangkal pokok itu ialah Ibrahim AS. Itu dia yang digambarkan tempat yang hijau, syurga. Yang keenamnya ialah anak-anak di sekelilingnya ialah anak-anak manusia, khususnya mereka yang mati dalam keadaan maknanya masih kecil lagi. Yang ketujuh, orang menyalakan api itu adalah Malik, penjaga neraka. Kebanyakan orang yang beriman, tempat dan rumah pertama engkau masuk tadi ialah syurga, tempat kebanyakan orang beriman. Adapun rumah ini, maka rumah orang-orang yang mati syahid. Maknanya lepas rumah tu yang elok lagi tu orang yang mati syahid. Dan aku ini Jibril dan ini Mikail, yang dua orang malaikat tadi. Maka angkatlah kepala engkau. Kemudian mengangkatlah aku kepalaku, tiba-tiba di atas itu seperti awan. Maknanya ada lagi tempat lain dulu. Berkata keduanya, itulah rumah engkau. Maka berkata aku padanya, biarkanlah akan aku masuk ke rumah aku ini. Maka berkata keduanya malaikat bahawasanya masih tinggal usia
bagi engkau usia yang belum engkau sempurnakan, maknanya kamu masih lagi ada umur lagi. Maka jika engkau telah sempurna dan dia datanglah engkau ke rumah engkau itu. Itu di antara sebahagian daripada peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, dan juga ada hadis-hadis lain khusus menceritakan yang tidak ada, bukan sempurna Isra' tapi diceritakan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada khilaf di situ. Okey. Jadi kita ambil pengajaran dari segi pemahaman hadis tersebut. Okey, kita ambil hadis terakhir 70 ni. Dua orang lelaki yang patut sangat dicontohi. Okey, An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la hasada illa fi ithnatain. Rajulun atahu Allahu malan fa sallatahu ala halakatihi fil haqqi wa rajulin atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa. Okey. Maksudnya daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada hasad melainkan pada dua orang lelaki. Maknanya hasad ni tak boleh. Dia ada amalan yang kalau tak buat tak berdosa lagi. Okey, tak buat tak berdosa lagi, iaitu amalan zahir. Nak curi selipar umpamanya. Okey, nak ambil buah orang. Tak buat tak berdosa lagi. Niat saja tak berdosa. Kalau kita batalkan niat boleh pahala. Pahala sebab batalkan niat. Okey, itu dari segi dosa. Tapi amalan baik, niat boleh pahala dah. Okey, niat boleh pahala dah. Kalau buat lagi boleh pahala berganda-ganda. Itu antara hebatnya peruntukan yang Allah beri kepada orang yang ada niat baik. Okey, niat nak solat duha tak buat boleh pahala dah. Esok niat lagi. 1000 tahun, 1000 bulan duk niat, tak apa boleh pahala niat. InsyaAllah 1001 jadi. Biasa macam itulah. Kalau nak Allah bagi. Allah akan bagi kepada. Sebab tu antara rahsia orang beritahu lah. Okey, kalau nak kucuk Hajar Aswad, pergi sana, aku nak kucuk. InsyaAllah lah senang jalan dapat. Okey. Cuba buat kalau pergi Mekah tu. Azam sungguh-sungguh. Nak kucuk juga. Lepas tu buat strategi sikit kan. Nak kucuk Hajar Aswad, jangan kita pergi straight tempat orang yang gagah-gagah tu. Kelanting kita. Kena kita tekuk tepi-tepi sikit ni kan. Gitulah. Okey. Jadi dua benda ni, tapi kecuali hasad. Penyakit hati ada saja berdosa tu. Apa penyakit hati? Hasad antaranya. Dengki jenis seumpama. Dia tak boleh sebab itu dikira seolah macam perbuatan tu. Sebab hasad ni ialah apa dia? Hasad ialah ada dalam hati kita nak menghilangkan kelebihan nikmat pada orang. Itu hasad. Kalau buat bukan nama hasad lagi. Al-hasad bil fi'li, kalau kita buat namanya al-baghyu. Baghyu ialah benda buruk, niat buruk jahat tadi yang direalisasi, dilakukan, itu nama al-baghyu, bukan hasad lagi. Hasad ialah duduk dalam hati. Sebab itulah dalam hati ni jangan letak benda macam ni. Ada dia dosa tu. Okey, sebab hasad sifatnya macam tu, bukan buat. Buatnya ialah benda lain. Al-baghyu. Kalau kezaliman, baghyu ni dia duduk kategori yang paling tinggi sekali. Baghyu maknanya kalau dia buat jahat sungguh. Dia macam tu. Okey, dulu anak rasa anda dah sebut dah sikit. Sebut tentang hasad ni dia ada 3. Okey. Hasad ni dia ada 3. Yang pertama ialah kita sebut amalan hati lah, qalbun. Okey. Dia ada 2. Yang pertama ialah disebut sebagai hasadun. Okey, yang kedua disebut sebagai ghibtatun. Okey, ghibtatun. Hasadun. Okey. Kemudian bila pergi satu lagi dia sebut baghiyun. Okey. Yang ni duduk dalam hati, dua-dua ni. Ni duduk dalam hati.
Okey, yang ni yang buruk, yang ni yang baik. Dia. Yang ni perbuatan fi'lun. Jadi kalau duduk dalam hati hasadun yang buruk. Kita nak jatuh orang tu, nak suruh orang tu, okey, semua mana benda-benda buruk. Ghibatatun, kita nak sebagaimana yang dia ada, tapi bukan nak menjatuhkan dengan jahat. Bagaimana kita sebut persaingan sihat. Baik. Dia ada nama khah tu. Kalau ghibtah maknanya dia berjaya, aku nak berjaya kau. Okey, kalau dia ni aku macam mana aku nak jatuh dia ni? Okey, maknanya dengan cara yang jahat. Itu dalam hati je. Dia tak boleh. Sebab apa? Sebab bila duduk dalam hati, biar benda elok-elok. Sebab hati ni dia ada kuasa pengarahan. Ibu berjabat, kan? Mana kalau baik, dia akan arah yang baik. Ni anggota badan kita. Kalau buruk dia, sebab itulah sifat mazmumah jangan yang bersifat hati. Sebab apa? Sebab sifat hati masalah. Sebab tu disebut al-innal hasadu ya'kulul hasanat. Sehingga hasad akan makan kebaikan. Sebab apa? Tak jadi nak buat kebaikan. Sebab dia duduk sini. Sebab itulah dalam Islam benda duduk sini iman, takwa, ikhlas, khusyuk, yang benda tu je. Biar duduk sini. Kalau hasad buang. Kalau dendam buang. Okey, kalau benda-benda yang benda lain buang. Okey, maknanya bagaimana kalau kita kalah? Kita tak suka dengan orang. Okey, masukkan antara kita maafkan dia. Supaya dia tak masuk dalam hati. Kan? Jadi memang bukan senanglah nak maafkan orang, tapi hasilnya kita tenang. Tak serabut dah orang. Kan? Okey, jadi itu di antara benda. Sebab tu ada treatment khah disebut. Okey, mana kalau hati ni ni qalbun. Okey, kalau fi'lun ni baghiyun. Ni qalbun. Okey, ni pun sebut dah qalbun. Maknanya okey, al-baghyu ialah satu bentuk zalim, tapi kemuncak pada kezaliman al-baghyu. Baghyu kalau disebut jahat sungguh. Sebab apa dia jahat sungguh? Dia datang daripada hati. Orang kata hati busuk kan? Kalau jahat sungguh. Sebab itulah kalimah Fir'aun disebut dia kejar Nabi Musa. Disebut wajah wasna bi Bani Israil al-bah fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan. Baghyan ni maknanya dia kejar Fir'aun baghyan wa udwan. Baghyan wa fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa udwanan. Okey, dia kejar Fir'aun baghyan. Baghyan ialah bukan saja nak mengalahkan Nabi Musa, nak hapus tu biar habis mati semua. Soalan macam tu. Tapi yang matinya dia. Itu kalimah baghyun. Okey. Maknanya kita kata nak sebut kemuncak kepada kejahatan ialah baghyun. Saya tak faham. Sifat-sifat yang macam ni semua jadi ke dalam hati kita? Tak. Dia hati kita bersih asalnya kan. Okey, hati kita bersih. Tapi yang boleh masuk benda ni antara yang menyebabkan kotornya hati ialah dosa. Umpamanya idza aznabal abdu dzamban nuktatun sauda. Bila manusia buat dosa, maka akan ada titik hitam dalam hati. Kena bersih. Okey, bila kita bersih, dia bersih. Kalau tak bersih dia mari balik. Sebab itulah yang Imam Ghazali kan ada satu treatment khah dia katakan tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Tu. Sebab tu tasawuf ni sebenarnya banyak benda-benda yang comel. Sebab tu bila kita duduk dengan orang yang sufi, yang tasawuf sikit, memang cakap dia berbeza, okey, perbuatannya berbeza. Sebab apa? Sebab dia tekankan pada pembersihan jiwa. Sebagaimana Imam Ghazali kata hati ibu pada segala kebaikan, dan hati juga ibu pada segala kejahatan. Mana kalau hati yang baik, dia ibu kepada kebaikan. Sebab iman duduk situ. Kalau hati yang buruk, iaitu yang mazmumah ni, dia ibu kepada kejahatan. Sebab dia yang mengarahkan tangan buat, kaki dan sebagainya lagi. Sebab itu dalam Islam memang memainkan peranan yang besar. Okey. Cuma kenapa di sini persoalan, kenapa disebut hasad di sini? Adakah buruk? Jadi maksud di sini bukan hasad buruk. Nak beritahu, kalaulah
Okey, la hasata illa fisnatani kalaulah. Okey. Maknanya siapa pekat dua benda ni baik sangat. Kalaulah dikatakan hasad ni sebagai dosa umpamanya, okey, tak apalah. Dua benda ni boleh masuk. Bukan masuk buat dosa, nak beritahu baik sangat. Bagus sangat dua benda ni. Sehingga kalau hasad sekalipun seumpama itu, tetap dia baik di sisi Allah. Bukan nak kata hasad tu, nak beritahu kalau hasad tu digunakan sebagai hasad, contoh sebagaimana yang kita bahas sebelum ni lah, persoalan berkaitan dengan orang kafir dapat rahmat. Orang kafir mana dapat rahmat? Tapi nak beritahu rahmat Allah luas sangat, sampai seolah dia pun rasa macam dia dapat rahmat. Ini nak beritahu. Kalau nak katalah maknanya betapa besar kedudukan dua ni, okey, iaitu harta dengan ilmu, maknanya kalau nak letak bab hasad pun boleh. Soalan macam tu. Tapi sebenarnya bukan hasad. Bukan hasad yang jahat ni lah. Nak beritahu, maknanya kalau nak berlomba-lomba buat kebaikan ni, dua ni berlomba lah. So apabila letak bab hasad pun boleh duduk lagi. Bukan hasad sungguh. Nak beritahu baik sangat benda ni, bagus sangat dua benda ni. Tapi bukan suruh kita buat hasad macam takrif ni. Okey. Sebenarnya ghibtah. Okey, iaitu kita berebut bersaing pada benda baik ni, berebutlah. Soalan macam tu. Okey, ini gambaran mubalaghah. Nak kata, okey, tak apalah, janjinya dia ada dua sifat ni, jahat pun jahatlah. Soalan macam tu. Tapi sebenarnya bukan nak gambarkan dia jahat, tapi nak gambarkan boleh berebut dalam bab ni untuk buat kebaikan. Okey, macam mana sekalipun untuk buat kebaikan, kerana benda ini amat besar kedudukannya di dalam Islam, iaitu apa dia? Harta, kemudian ilmu. Okey. Ghibtah. Nanti kita sambung baliklah dalam perbincangan akan datang. Kita start di ke-70 senang sikit. Okey, insya-Allah kita cuba baca dulu. Kalau nak bahas tentang hasad ni, nanti kita bahas panjang sikit pun boleh ya. Okey, nak bahas tentang hasad dan juga nak bahas tentang persoalan berkaitan kenapa dalam bab sedekah ni, harta dan juga bab ilmu ni, okey, digunakan kalimah hasad. Okey, ada dua. Kita bahas nanti. Umpamanya ada dalam Quran disebut fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum, basyara ni kalimah fabashshirhum. Okey, disebut basyara. Basyara. Basyara dengan yunziru. Basyara, yunziru. Okey, yang ni benda baik, berita baik. Okey, mana berita, kita akan sebut khabar lah. Okey, khabar baik. Tak ingat dah eja baik macam ni ke? Tak ingat dah nak eja apa jawi baru ni. Okey, yang ni ialah berita, okey, amaran ataupun yang buruk. Inzar, beri peringatan, benda yang peringatan, amaran seumpama. Yunziru ataupun inzar, kita sebut inzar. Okey. Yunziru biasa dia guna inzar. Kalau apa? Inzarun. Okey, jadi inzar ni adalah peringatan, amaran. Sama yunziru sama aja. Okey, basyara, bisyaratun. Okey. Bisyarah, berita gembira. Okey, inzar ialah amaran, benda buruk. Okey. Tapi dalam Quran Allah guna fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri berita gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Macam mana? Itu sama dengan hasad tadi. Sebenarnya bukan nak suruh berita gembira. Orang kata nak menganjing. Nak menganjing pada orang jahat tu, ambillah nak sangat berita gembira azab.
Okey, begitu juga yang ni, hasad ni. Bukan nak kata benda buruk, nak beritahu comel sangat dua amalan ini. Siapa kalau tak ke hasad pun tak apalah. Soalan macam tu. Okey, insya-Allah kita bincang dalam perbincangan yang akan datang lah. Okey, sikit tentang ni barulah kita sambung yang lain. Okey, wa nas'alullah al-hidayah wat taufiq. Asallahu an yanfa'ana jami'an fima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan apa yang kita bincang pada pagi ini sampai sekarang ini dapat memberi sedikit kefahaman dan manfaat kepada kita terhadap beberapa isi dan juga mungkin ada beberapa istilah dan juga persoalan-persoalan yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa nas'alullah al-hidayah wat taufiq. Asallahu an yanfa'ana jami'an fima yuhibbu wa yarda. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr ila alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.